Sempat lagi ke nak belajar web design atau web development ni? Umur dah lanjut. Nak kena enroll ataupun nak masuk universiti ke? Atau mana-mana college untuk belajar web design ni? Dulu belajar bidang lain. Tapi nak mencuburi bidang web design ataupun web development ni, boleh ke? Jawapan dia, of course lah boleh. Assalamualaikum, saya Irsyad Ilham. Saya adalah web designer dan juga full stack developer. So dalam video kali ni saya akan share macam mana journey saya belajar web design dan juga web development ni tanpa enroll mana-mana universiti. Saya tak ambil mana-mana courses. Memang solely belajar guna free resource je. Apa yang ada kat internet tu je. Pada anda yang dulu yang study benda lain, nak mencuburi bidang web design ni ataupun web development, saya sama seperti anda. Saya dulu belajar bidang lain. Okey, dulu saya sekolah menengah dulu. Sekolah saya sekolah teknik lah. Saya aliran vocational. Okey. Course saya adalah penyejukan dan penyamanan udara. Dan kita orang panggil PBU lah. Saya ni budak aircon je. Kan? Budak skill, budak aircon. Okey, habis sekolah, saya enroll masuk universiti. Further study dalam program diploma dalam pengurusan pelancongan. Okey, habis saya punya diploma, saya enroll pula. Saya further study dalam bidang pengurusan perhotelan. Okey, dalam ketiga-tiga cabang bidang ni, tak ada pun yang berkaitan dengan web design ataupun web development. Okey, jom saya kongsikan macam mana saya belajar web design. To be specific, sebenarnya saya belajar grafik lah dulu. Okey, saya belajar grafik design dulu. Saya belajar grafik design ni masa saya buat diploma dulu. Kebetulan dengan secara saya ditempatkan di college yang mana ramai pelajar-pelajar art design. Okey, ramai kawan-kawan saya, majoriti saya boleh cakap student art design lah. Ada yang graphic design, fotografi, fine art. Okey. Dan saya juga, sebenarnya saya ni suka art lah. Saya suka seni. Saya memang suka seni. Saya suka seni muzik, saya suka seni tari, saya suka seni lah. Secara general, saya memang suka art. Walaupun saya suka seni, tapi saya bukan seorang yang kreatif. Saya juga bukan pandai melukis, tak pandai nak hasilkan artwork lah. So macam mana saya belajar graphic design ni? Okey. Bila mana kawan-kawan saya di college, bila mana mereka balik daripada kelas, okey, saya akan ikut apa yang mereka belajar dekat kelas tu. Apa yang assignment yang lecturer dibagi, saya akan tengok apa task diorang. Saya akan tengok juga macam mana diorang main dengan software-software macam Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop lah masa tu. Okey, setiap inci saya tengok dan juga saya terus belajar dengan diorang dan terus praktik. So, nak dijadikan cerita, benda ni berlarutan daripada saya semester pertama sehinggalah saya semester kelima. Okey, saya belajar grafik dengan kawan-kawan saya lah. So, daripada situ saya tahu macam mana nak design, macam design poster, nak design banner, nak design grafik design lah. Okey. So, lepas habis degree, niat saya sebenarnya, saya nak kerja dalam bidang event. Okey, saya suka event lah. Sebab masa degree dulu saya banyak penglibatan saya dalam terlibat menyertai event, program-program pelajar dan juga saya organize event pelajar lah. Jadi kat situ datang minat saya kat event lah. So saya pun rasa macam event ni memang untuk saya lah. Saya rasa saya suka event kot. Jadi nak dijadikan cerita, orang tua saya kenalkan saya lah dengan kawan dia, seorang businessman yang mana dulu dia pernah buat event dekat kampung saya lah. Dan orang tua saya kenalkan pada dia dan saya pun kontak dia lah. Dan saya nyatakan hasrat yang mana saya berminat untuk bersama dengan dia bekerja untuk buat event lah. Tapi sebaliknya yang telah berlaku, yang mana dia minta saya menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang businessman, sama macam dia juga. Yang mana dia bagi saya task untuk saya buat. Okey, saya follow dia kat mana saja dia pergi, dia jumpa meeting dengan kawan-kawan dia, dia meeting dengan ada urusan bisnes dia, saya ikut sama sekali.
Tapi saya dengan dia lebih kurang setahun lebih je lah. Yang mana saya bersama dengan kawan saya membangunkan bisnes bersama. Di sinilah bermulanya struggling dan hustling dalam menjalankan bisnes. So dalam company ni role saya sebagai graphic designer lah, sebab saya pandai, saya tahulah macam mana nak hasilkan graphic design asset kan, macam banner, poster, banting macam ni. So now saya akan kongsikan macam mana saya boleh terjebak dalam web design secara spesifik dan juga web development. Okey, cerita dia masa dalam running business ni sama-sama dengan kawan saya, kita orang encounter dengan problem yang mana kita orang perlu ada sebuah website tau. Sebenarnya to be specific, sebenarnya kita perlukan web application, dan masa tu saya tak tahulah pasal web application ni, saya cuma tahu website je lah. Jadi masa tu kami perlukan sebuah website untuk bisnes kita terus operate. Dan masa tu pula kami dalam keadaan yang sangat daif lah, memang sengkit gila, duit pun tak ada, makan tak cukup, bil-bil banyak tertunggak, office sewa pejabat pun tertunggak juga. Memang kita orang ada financial crisis yang teruk sangat lah masa tu. Memang resource kita orang memang very limited. So nak dijadikan cerita, kawan saya ada seorang kenalan lah yang mana dia menjalankan servis bina website ni. Dan kami pun jumpa dia lah. So kami nyatakan hasrat kami untuk ada website, untuk bina website kepada dia. Dan dia pun quote harga, dia kata harga kawan-kawan. Masa tu dia charge kita orang dalam 800 je. Dan kita orang masa tu terkedu tau. Sebab memang kita tak ada duit lah masa tu kan. Memang kami terkedu dan kami tak mampulah masa tu. Dan sebenarnya untuk pengetahuan pada korang yang tak tahu, sebenarnya 800 ni sebuah angka, sebuah nilai yang murah sebenarnya buat website. So kami pun fikirlah cara lain macam mana nak menjayakan misi ni kan. Dan kawan saya teringat yang mana dia ada seorang kawan yang mana dulu pernah belajar lah macam mana nak buat website ni. Dan kita orang jumpa dia dan terus nyatakan hasrat yang mana kami perlukan website, dan terus terang kami tak cukup duit lah. Memang adalah duit tapi very limited. Dan dia bersetuju atas dasar friendship kawan, dan dia cuma guide kita orang je lah. Dia cuma guide je macam mana nak buat website. Masa tu dia ajar guna WordPress lah. Okay? Dan kami pun dapat hasilkan sebuah website kami. Tapi tak lama daripada situ, kami ada masalah yang mana website yang sedia ada tu tak dapat memenuhi keperluan kehendak kami yang betul. Daripada situlah kami tahu yang kami sebenarnya perlukan sebuah web application, to be specific. Dan lagi sekali kami buntu macam mana nak buat benda ni. Fikir demi fikir, saya sendiri volunteer. Kan, saya sendiri volunteer untuk belajar web design dan juga web development dalam masa yang sama. Dengan dana yang very limited, andai kata saya tak berjaya hasilkan web application kita orang tu, memang kita orang akan bungkus gulung tikar. Sebenarnya agak tak masuk akal lah sebenarnya untuk seseorang yang zero knowledge web development ni untuk hasilkan sebuah website dalam masa yang singkat. Tapi nak tak nak, saya kena usahakan juga. Dan to be honest, kita orang cuma ada lebih kurang tempoh 2 bulan je. Kita orang tak boleh beli masa yang lama sangat. Ni memang kerja gila lah. Sepanjang kami jalankan bisnes, kawan saya selalulah share quote-quote untuk naikkan semangat kita orang. Dan ada satu quote yang mana saya sangat terkesan. Dia beritahu, you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Anda takkan tahu seberapa kuatnya anda bila mana menjadi kuat adalah satu-satunya jalan pilihan yang anda ada. So, saya paksa diri saya untuk belajar web design dan juga web development. Saya kena belajar HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL dalam masa yang sama. Masa ni lah jadual saya, senang cerita saya macam zombie lah. Bangun solat subuh, habis solat subuh, saya terus belajar sampailah 2-3 pagi.
Saya cuma berhenti solat dan juga berhenti untuk menjamah sikit makanan. Macam itulah rutin saya sehari-harian. Alhamdulillah dalam tempoh 2 bulan dengan penuh dedikasi dan penuh kerja keras, Alhamdulillah saya berjaya membangunkan sebuah web application yang kami perlukan lah. Betul lah kata quote ni kan. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Andai menjadi kuatlah satu-satunya pilihan yang anda ada, anda akan lihat potensi diri anda yang sebenar. Sebenarnya kita ni boleh buat lebih daripada apa yang kita jangkakan. Dia sebenarnya mindset. Masa tu memang saya ada satu pilihan saja, iaitu perlu jadi kuat. Change or die. So sejak daripada saat itulah, saya terus belajar improve saya punya design web design skill saya dan juga programming skill saya. Dan saya sedikit demi sedikit saya belajar apa tu MVC, saya belajar juga JavaScript framework macam Angular, React, dan saya juga belajar macam mana nak bangunkan cross platform mobile application menggunakan React Native. So pada korang yang rasa dah terlambat ataupun dulu belajar bidang lain, boleh ke nak belajar web design, web development? Jawapan dia boleh. Saya boleh buat. Anda pun boleh juga. So apa yang anda perlu buat? Anda hanya perlu mula. Kalau nak tanya, bilakah waktu yang paling sesuai untuk belajar? Ataupun bila anda rasa betul-betul bersedia? Sebenarnya tak ada masa yang anda betul-betul bersedia. Anda kena jam terus. Just go on je. So guys, harap video ni dapat membantu korang dan juga memberi harapan kepada korang yang rasa down tu jadi semangat. Kerana masih ada harapan untuk anda kejar cita-cita anda tu. Jumpa lagi pada video akan datang.